Start off ya. Off ya. Nanti kan. Ada bateri ya? Takut bateri ya? Tadi masa saya cakap okey. Mana? Tadi masa cakap tadi okey. Tadi tutup. Ada satu tutup. Oh, tutup. Mungkin kena on balik. Nak tolong nak bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah SWT pada pagi ini kita sama-sama di rumah Allah SWT di masjid dan dalam majlis yang mulia insya-Allah, iaitu majlis ilmu, yang mana dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW memberitahu, man salaka tariqan yaltamisu bihi al-ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjalani satu jalan, yang mana dengan jalan itu dia menuntut ilmu, nescaya Allah permudahkan satu jalan ke syurga. Amin. Dan majlis ilmu insya-Allah kena betul cara dan adabnya, juga dihadiri oleh para malaikat, dan para malaikat merendahkan sayap mereka menunjukkan redha dengan apa yang dilakukan. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Afifuddin tadi, kita dalam majlis ilmu itu sama-sama kita menjaga adab, ya, yang mana para ulama menyebut al-adabu fauqal ilmi. Adab itu berada lebih atas daripada ilmu. Kenapa? Kerana dengan kita menjaga adab, insya-Allah ilmu yang sedikit masih membawa manfaat yang banyak. Sebaliknya kita bimbang kalau kita tidak menjaga adab, ilmu yang banyak bahkan membawa mudarat kepada diri dan masyarakat. Saya ingin kongsikan 3 adab yang zahir dan 1 adab yang batin, ya.
3 adab luaran dan 1 adab dalaman. Pertama daripada 3 adab yang zahir adalah dalam mana-mana majlis ilmu yang kita hadiri, kita usahakan memilih cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu. Kalau seumpama hari ini disediakan kerusi, maka macam inilah cara kita duduk. Tapi kalau di masjid, ada kuliah di masjid kan tidak ada kerusi, maka kita pilih salah satu dari 3, sama ada kita duduk sebagaimana duduk dalam tahiyat awal, namanya duduk iftirash. Jadi kalau duduk macam tahiyat awal itu yang paling tertib, yang paling elok, tapi biasanya paling lengur. Mungkin kalau tidak biasa, selepas 10-15 minit terasa mana pergi kaki saya, macam sudah tidak ada kaki, rupanya sudah kebas, sudah darah itu tidak berjalan elok. Pilihan kedua duduk tawarruk sebagaimana tahiyat akhir, dan pilihan ketiga duduk tarabbu', iaitu duduk bersila. Ini 3 cara duduk yang sesuai dalam majlis ilmu. Kalau tidak ada keuzuran, elakkan menunjurkan kaki, menyandar di dinding atau di tiang dan seumpama dengannya. Yang kedua, kita berikan sepenuh perhatian kepada majlis ilmu yang sedang berlangsung, dengan tidak kita bersembang, berlawak jenaka atau menggunakan handphone dan sebagainya. Kita boleh offkan dahulu handphone dalam majlis ilmu, atau sepaling tidak kita silentkan. Yang ketiga adalah kita memberi penghormatan kepada yang menjadi wasilah, yang menjadi perantaraan, yang menjadi jalan kita mendapat ilmu. Bukan sahaja manusia yang menyampaikan, yang kita panggil dia ustaz ataupun syekh ataupun kiai, maulana dan sebagainya. Bahkan makhluk yang tidak bernyawa, umpama kitab, buku yang kita gunakan untuk menuntut ilmu itu kita muliakan. Jangan kita letak di atas lantai, jangan kita tindih dengan handphone, dengan kunci kereta dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kitab agama biasanya tertulis ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 adab yang zahir. Cara duduk kita orang nampak. Adakah kita asyik bersembang, bermain telefon, orang tahu? Adakah kita ada menghormati kepada guru dan peralatan pengajian, juga orang dapat rasakan? Tinggal 1 adab yang batin, ini rahsia. Hadza sirrun bainal abdi wa rabbih. Ini rahsia antara hamba dan Tuhan, tidak ada orang tahu. Apa dia? Ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah. Jadi hadirnya tuan-puan dalam majlis pagi ini, pasang niat, ya Allah, moga-moga kehadiran saya dalam majlis ini menjadi sebab engkau redha kepada saya. Kerana redha Allah itulah kemuncak apa yang kita nak dalam kehidupan kita. Kalau manusia tidak suka pada kita tapi Allah redha, masih okey. Tapi kalau ramai orang suka kepada kita, sanjung dan puji kita, tapi Allah tidak redha dengan kita, sia-sia saja kehidupan kita. Yang kedua, walaupun Ustaz Afifuddin telah memohon maaf tadi, saya mohon maaf juga sekali lagi. Sepatutnya kuliah kita bermula pada jam 9 pagi, tapi kita mula lebih kurang jam 9.15, lewat 15 minit. Urusan sebenarnya adalah urusan sakit perut sebenarnya. Mungkin 2-3 hari di Tawau ni dengan seafoodnya, dengan dihidangkan daging kambingnya, perut tu agak terkejut. Saya di Semenanjung tidak biasa jumpa makanan banyak macam ini. Jadi dari semalam sebenarnya kurang selesa, dan pagi ini pun masih berulang-alik lagi ke tandas. Harap-harap tidak begitu mengganggu kuliah pada pagi ini, walaupun keadaan itu masih kurang selesa. Baik, seterusnya saya pergi kepada tajuk yang kita ingin bincangkan dalam kuliah pada pagi ini, iaitu akidah Islamiah. Maksudnya dalam bahasa Melayu adalah keyakinan Islam, keimanan kita. Sebab hidup manusia ni ada dalam bentuk apa yang dia yakin, apa yang dia percaya, ada dalam bentuk amalan, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, dan ada dalam bentuk hati nurani dia, apa yang sedang bermain dalam hati dia. Jadi inilah 3 cabang ilmu Islam yang tentang keyakinan, namanya ilmu tauhid atau disebut akidah tadi. Yang tentang amalan dinamakan ilmu fiqh. Kita belajar hukum hakam, ini wajibkah, sunnatkah, harus atau makruh atau haram, itu ilmu fiqh. Biar kita tahu apa yang kita nak buat itu apa hukumnya, sah batal, itu termasuk hukum fiqh. Kemudian penting kerana hati ini sebenarnya adalah raja. Bahkan Nabi SAW memberitahu dalam jasad manusia ini ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau elok seketul daging itu, elok seluruh jasad dia. Wa idza fasadat
fasadal jasadu kullu. Kalau rosak seketul daging itu, rosak semua sekali. Ala wahyal qalbu, kata Nabi SAW. Ketahuilah yang seketul daging itu adalah hati. Maka ada namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini tujuannya untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tidak elok, lalu dihiasi dengan sifat yang elok. Hati-hati ya tuan-puan, saya tidak pasti tuan-puan terdedah atau tidak kepada perkara ini. Tapi ada kalanya ilmu tasawuf ini disalahgunakan untuk membawa ajaran-ajaran yang sebenarnya bukan ajaran Islam. Tapi ajaran kononnya atas nama ilmu hakikat, ilmu makrifat, akhirnya tidak payah solat, boleh buat maksiat. Itu bukan ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf ilmu nak dapat ridha Allah. Tak mungkin nak dapat ridha Allah caranya tidak buat ibadah. Tidak mungkin nak dapat ridha Allah caranya buat maksiat. Tidak. Dan ada juga orang mengaitkan tasawuf ni dengan benda pelik-pelik. Ya, kalau belajar tasawuf nanti boleh terbang di udara macam itu. Kalau belajar tasawuf boleh jalan atas air macam itu. Jadi sebenarnya itu bukan tujuan tasawuf. Saya selalu bagi tahu kalau setakat nak terbang di udara tidak perlu belajar tasawuf. Tuan-puan boleh buat macam saya. Saya mudah saja. Saya book tiket mas, kemudian saya terbang, masya-Allah, dilayan oleh staf dia, diberi hidangan dan sebagainya. Tidak perlu susah-susah belajar tasawuf. Tapi fokus kita pagi ini hanya satu daripada 3 cabang utama ni, ya, akidah, amalan iaitu fiqh, kebersihan hati iaitu tasawuf. Kita fokus kepada akidah. Akidah ini asalnya daripada perkataan bahasa Arab. Jadi dia ada perkataan ain qaf dal. Ain qaf dal tu aqada. Aqada itu maksudnya menyimpulkan atau mengikat. Aqdun ataupun akad itu adalah ikatan ataupun simpulan. Kalau orang kahwin ditahu pun panggil akad nikah kan. Akad tu asalnya bahasa Arab, cuma kadang-kadang dimelayukan. Macam mana dimelayukan? Kata dia, bila anak tuan haji nak angkat nikah, angkat tu lain. Angkat lain, akad lain. Akad adalah simpulan antara ijab dan qabul, ya. Sehari dua ni ada isu pula ijab qabul. Pelakon Sobri Yunus itu sah tidak sah, ya. Itu namanya akad, ya. Disimpulkan antara ijab dan qabul. Baik. Tapi akidah dia tidak cerita tentang kontrak, ya, akad jual beli atau akad nikah kahwin, tidak. Dia bercerita tentang simpulan iman yang disimpul di dalam hati. Mana keimanan ni adalah satu perkara yang tak boleh kita nak rungkai lagi. Tidak boleh kita nak ragu-ragu lagi. Berbeza kalau dalam bab fiqh, bab amalan, dia memadai dengan berat sangkaan. Dia panggil dalam bahasa Arab ghalabatuz zon. Contoh, ya, kita sembahyang kena menghadap kiblat. Tapi secara jujur kalau kita ditawar, kita nak kata yakin menghadap kiblat itu tidak yakin, kerana Kaabah tidak ada di depan mata kita. Kita hanya agak-agak saja berdasarkan ilmu yang ada. Kalau kita mengarah ke sini, itu sudah mengarah ke kiblat. Tapi sebenarnya tidak yakin. Tidak perlu yakin kerana ini amalan. Sudah memadai berat sangkaan. Lainlah kalau kita sembahyang di depan Kaabah. Saya pun rasa lucu juga masa kita pergi haji. Kebetulan kita ada program dalam satu bilik hotel, Hotel Sofa, ya. As-Sofa. Jadi Hotel As-Sofa ni betul-betul depan Masjidil Haram. Jadi dari bilik hotel itu dia memang menghadap Kaabah. Jadi kami nak sembahyang sunat sama-sama. Kawan-kawan masih tengok di atas sana, tengok arah kiblat. Saya kata, bang, tu depan. Dia tak perasan kan. Biasanya kalau kita di sini nak sembahyang kena tengok dekat hotel tu mana arah anak panah. Itu ialah kalau untuk duduk jauh. Kalau dah Kaabah ada di depan mata tu, hadap sajalah, apa nak tengok-tengok lagi. Jadi itu kalau dalam bab amalan. Contohnya orang mandi wajib, mungkin kita pernah berhadapan dengan orang yang was-was kalau dia mandi wajib sampai 1 jam, sampai mungkin 2 jam. Kita tanya dia, kenapa mandi lama sangat mandi wajib? Yalah, mandi wajib pun kenapa sampai berjam? Oh, sebab saya tidak yakin kalau dia sudah rata. Jadi kita terangkan kepada dia, tidak perlu yakin. Yang penting kamu rasa berat-berat sangkaan kamu sudah rata, memadai. Diceritakan satu orang, dia ni kena penyakit was-was. Sampai mandi sudah kecut pun jari pun bagi tahu, tanya pada guru dia, macam mana tuan guru, saya nak solat, saya nak mandi wajib, saya seakan-akan rasa belum basah lagi.
Belum basah apa, jari pun sudah kecut. Sudah mandi begitu lama. Jadi kata guru dia, kalau macam kamu ni tidak wajib solat, kata gurunya. Oh macam tu kata tuan guru. Ya betul, orang gila tidak wajib solat, kata guru dia. Yalah, sudah macam orang gila ya, sudah basah pun masih tidak yakin lagi. Tidak perlu yakin kerana ia bab amalan. Tapi kalau bab akidah wajib yakin. Tidak boleh misalnya kita kata rasa-rasa saya Allah tu adalah tapi entahlah kot tidak ada. Tidak boleh. Rasa-rasa saya syurga itu ada, tapi mana tahulah kalau tidak ada saya pun tidak pasti. Itu tidak boleh. Kalau dalam akidah kita kena mesti yakin tentang Allah, tentang syurga, tentang neraka, tentang hari akhirat, mesti 100%, tidak ada keraguan. Baik. Jadi macam mana akidah Islamiah ini, keyakinan ini, saya tidak pasti. Saya difahamkan pagi ini saya berprogram bersama dengan PMT ya, Persatuan Muamalah Tawau. Muamalah tu lain, sorry. Mualaf ya. Terima kasih, betulkan. Saya tergelincir lidah. Saya maksudkan mualaf, tersebut muamalah. Muamalah tu lain, jual beli, ya, sewa menyewa. Mualaf ya. Mualaf dari segi bahasa orang yang dijinakkan hati dia. Asalnya hati manusia itu ada yang liar dari keimanan. Dia tidak mahu beriman. Tapi atas satu sebab hatinya jadi jinak untuk beriman. Itu namanya mu'allaf ya. Merujuk pada hatinya itu dijinakkan untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi saya tidak pasti kisah tuan-puan bagaimana hati itu menjadi jinak sehingga terbuka hati untuk mengucap dua kalimah syahadah ya, asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku menyaksikan bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Masing-masing pasti ada cerita yang tersendiri. Kalau ada masa, ada ruang, mungkin saya dapat ambil manfaat dari cerita tuan-puan. Kerana saya ini tidak ada pengalaman begitu. Kerana saya lahir-lahir dalam keluarga Muslim. Ya. Baik. Tetapi dari segi ilmiahnya, keimanan dalam Islam adalah keimanan yang bertunjangkan kepada dalil. Bukan kita beriman, kita yakin, kita percaya semata-mata ikut kepada kepercayaan nenek moyang, tidak. Kenapa kamu percaya Allah ada? Entahlah. Orang tu percaya, saya pun ikut saja. Tidak boleh. Kalau dalam bab amalan dibenarkan, bahkan ada kalanya wajib kita itu taklid. Kita tidak tahu dalil. Kenapa sembahyang kena macam ini? Kerana ustaz ajar begitu, katanya dalam mazhab Syafi'i begini. Apa dalil? Saya tidak tahu. Itu dalam bab fiqh diterima. Kalau bab fiqh ni luas. Kalau semua orang nak beramal kena tahu dalil secara terperinci, tidak beramallah kita. Maka orang yang tidak seumpama Imam Abu Hanifah, tidak seumpama Imam Malik, tidak seumpama Imam Syafi'i, tidak umpama Imam Ahmad bin Hanbal, maka kebanyakan itu mereka kena ikut ulama. Tak tahu dalil tidak mengapa, bahkan dia wajib ikut ulama. Tapi dalam bab akidah, dia mesti tahu dalil. Dia mesti tahu kenapa dia yakin Allah wujud. Kenapa dia yakin Allah itulah satu-satunya Tuhan. Kenapa dia yakin Allah Maha berkuasa. Kenapa dia yakin Allah Maha berkehendak, Allah Maha berilmu dan sebagainya. Dia kena tahu kenapa itu. Itu namanya dalil. Ya. Jadi dalil dalam akidah Islam ada dua jenis. Ada dua jenis dalil ya. Ada tuan-puan yang nak respon apa dia dua jenis dalil tu? Kau dah pernah dengar, dah pernah kursus sebelum ini? Dua jenis dalil dalam akidah apa dia? Ada yang nak cuba? Belum mau cuba lagi? Tak apa. Lepas ni kita buat program dengan PMT, kita sediakan dalam 3-4 hamper hadiah. Siapa boleh jawab betul, kita kasih hadiah. Kan lebih semangat lagi. Baik, jawabnya pertama dalil akli. Dalil akal. The logical the logical thinking. Kemudian yang kedua adalah dalil nakli. Nakli ni perkataan Arab. Maksudnya dipindahkan. Maknanya dalil tu kita pindah ambil daripada wahyu. Maksudnya apa? Dalil daripada Quran dan hadis. Dua jenis dalil saya ulang. Satu, the logical thinking, apa yang otak itu boleh fikir. Dan yang kedua, apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu, divine revelation, melalui Quran dan hadis. Di zaman kita,
ada orang yang anti kepada dalil akli. Dia kata tidak boleh pakai akal dalam akidah, kata dia. Kita hanya pakai Quran hadis sahaja. Ini dakwaan yang tidak benar. Seolah-olah Quran hadis itu tidak bagi kita guna akal. Tidak. Sebagaimana saya sebut, agama Islam bukan agama tiru nenek moyang. Oh, nenek moyang buat macam tu kita tiru. Kenapa? Wallahualam, kita tidak tahu. Tidak. Memang kita, kalau orang Islam yang asli, memang mereka itu beriman seperti nenek moyang mereka, tetapi keimanan mereka itu bukan tiru-tiru. Mereka faham kenapa mereka beriman demikian. Baik, saya bagi contoh kenapa ada dalil akli. Dalam kehidupan kita ni, yang menetapkan atau menafikan sesuatu salah satu dari tiga. Tuan-puan boleh buat catatan ya. Menetapkan atau menafikan ni dalam bahasa Arab disebut hukum. Kalau orang tanya, Tuan, hukum tu apa makna dia? Puan, hukum tu apa makna dia? Kalau orang tanya, jawab, hukum maknanya adalah menetapkan atau menafikan sesuatu. Kita kata ya, itu hukum. Kita kata tidak, bukan. Itu juga hukum. Kerana menetapkan atau menafikan itu hukum. Maka yang menetapkan atau menafikan itu salah satu dari tiga. Yang menetapkan tu ada kalanya akal kita. Yang menafikan tu akal kita. Itu namanya hukum akal. Daripada hukum akal ni dah datangnya dalil akli tadi. Ada kalanya yang menetapkan atau menafikan itu adalah Allah sendiri. Itu namanya hukum syarak. Pernah dengar kan hukum syarak? Contohnya, sekarang pukul 9.34. Sudah wajib sembahyang zuhur atau belum? Jadi puan-puan menafikan. Bapa dia kata tidak wajib. Nanti kalau sudah jam 12 misalnya, sudah wajib sembahyang zuhur atau belum? Belum ya, 12 belum zuhur ya sini. Kalau di KL pukul 1. Sudah ya? 11.58. 11.58. Sudah masuk waktu zuhur. Baik. Jadi kalau jam 12 sudah masuklah. 12.30 hari sudah wajib kita sembahyang zuhur di Tawau? Ya. Tadi puan-puan kata sekarang tidak wajib. Maknanya puan-puan menafikan kewajipan sembahyang zuhur. Nanti pukul 12 tuan-puan kata sudah wajib. Maknanya tuan-tuan menetapkan kata sudah wajib. Sebenarnya yang menetapkan atau menafikan itu adalah Allah. Allah yang beritahu kalau matahari sudah bergerak gelincir sedikit daripada kedudukan tegak, sudah wajib sembahyang zuhur. Allah yang tetapkan. Maka itu namanya hukum syarak. Wajib tak wajib sembahyang zuhur itu hukum syarak. Ya, baik. Ada kalanya kita tetapkan atau nafikan itu kerana itulah yang biasanya berlaku. Kita buat macam itu biasanya berlaku macam ini. Kita buat macam ini biasa berlaku macam itu. Itu namanya hukum adat. Ya, adat itu maknanya kebiasaan. Bukan hukum adat macam setengah orang dia faham. Adat itu maksudnya adat orang Melayu, adat orang Cina, adat orang India, ya, adat orang Sabah, adat orang Sarawak. Bukan. Adat di situ maknanya kebiasaan berkaitan antara sebab dan musabab. Cause and effect. Contoh, kita selalu makan. Apa yang berlaku lepas kita makan? Kenyang. Kalau kita tidak makan, biasanya apa yang akan berlaku? Lapar. Jadi bila kita kata ada kenyang bila ada makan, itu penetapan secara kebiasaan. Ya, kita tengok apa yang selalu berlaku, kemudian kita kata kalau ada makan, ada kenyang. Jadi perkaitannya 4 ya. 4 perkaitan. Pertama, ada dikaitkan dengan ada. Ada dengan ada. Yang kedua, dikaitkan ada dengan tiada. Yang ketiga, dikaitkan tiada dengan ada. Yang keempat, dikaitkan tiada dengan tiada. Kalau setakat itu saja saya cerita, tuan-puan balik tak boleh tidur. Apa benda ada dengan ada. Ada dengan tiada. Ya. Tapi kalau saya bagi contoh, oh mudah sangat. Apa dia? Saya bagi contoh yang tadi itu. Makan dan kenyang. Ya. Apa dia dikatakan ada dengan ada? Ada kenyang dengan ada makan. Okay. Ada dengan tiada, ada lapar dengan tiada makan. Betul kan? Tiada dengan ada, tiada lapar dengan ada makan.
Tiada dengan tiada, tiada kenyang dengan tiada makan. Ini kita tetapkan kerana biasanya berlaku begitu. Tapi hukum adat ini boleh menerima perbezaan. Namanya luar dari adat. Luar biasalah bahasa Melayu kita. Maknanya kalau kita tidak makan tapi sudah kenyang, itu luar biasa. Kalau kita makan tapi tidak kenyang, itu macam biasa juga kan. Masuk 2 pinggan pun, 3 pinggan pun tidak kenyang ya. Tapi kebiasaannya bila sudah makan kenyang, bila tidak makan lapar. Itu namanya hukum adat. Dan hukum adat ni menerima berbeza. Contohnya, dari segi kebiasaan, bersentuh api hangus, terbakar. Tapi boleh tak bersentuh api tidak terbakar? Boleh, tapi itu menyalahi adat. Contoh berlaku kepada Nabi Ibrahim AS, dicampak oleh Raja Namrud, masuk ke dalam api, tidak terbakar. Berarti boleh berlaku. Oh, macam itu bolehlah kita lompat masuk dalam api? Jawabnya haram. Kenapa? Kerana kita berhukum berdasarkan yang biasa. Yang adatnya kena api terbakar, maka lompat masuk dalam api hukumnya haram. Atau ambil api pergi bakar orang atau bakar rumah, itu haram. Adapun Nabi Ibrahim AS tidak hangus dengan kena api, itu luar adat, ke luar biasa, mukjizat. Ya, kita tidak ambil yang luar biasa sebagai asas hukum, kita ambil yang biasa. Setakat ini tuan-puan masih okey kan? Masih boleh follow? Atau sudah mengantuk? Sudah mengantuk, kalau nak tidur jangan lupa baca doa tidur. Sudah hafal ke doa tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hafal doa tidur? Sila. Ada yang hafal, boleh bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. Ya. Ini doa tidur. Tapi gurauan daripada guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah, kata beliau, kalau nak tidur masa kuliah, doa tidurnya itu pendek sedikit, iaitu Bismillahirrahmanirrahim amut, ya, mati terus, tidak perlu hidup. Ini gurauan sajalah, ya, gurauan saja. Baik, kembali kepada hukum akal tadi. Saya nak bagi contoh bagaimana akal boleh menetapkan atau menafikan. Contoh ya. Tuan-puan hadir ke Masjid Al-Kautsar, katanya antara masjid yang terbesar ya, di negara kita, mungkin nombor 3 atau apa. Kalau di Sabah ya terbesar kan. Kalau di Sabah katanya yang paling besar. Kalau di Malaysia mungkin jatuh nombor 3. 4 ya. Yang penting besarlah masjidnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Kalau tidak nombor 4 pun ya nombor 3, macam itulah. Jadi saya nak bagi contoh, tuan-puan hadir ke program di Masjid Al-Kautsar ini, sudah tinggalkan rumah tadi dalam keadaan kemas tersusun. Nak keluar tadi sudah tutup pintu rumah dan sudah kunci lagi, pasang mangga lagi, baru datang ke sini. Okay. Tiba-tiba bila balik, hati rasa kurang sedap. Kenapa? Dari jauh nampak pintu sudah terbuka. Jadi kenapa ni? Bila sampai dekat tengok, innalillah, mangga sudah terkopak. Jenguk dalam rumah, barang-barang berselerak. Baik. Apa yang bermain dalam fikiran? Rumah sudah kena pecah masuk. Betul kan? Baik, soalan. Macam mana tuan-puan tahu rumah sudah kena pecah masuk, sedangkan ketika kejadian tuan-puan tidak ada di rumah, tuan-puan ada di masjid. Mata ada di masjid, telinga ada di masjid, seluruh diri tuan-puan di masjid. Macam mana tuan-puan confident rumah sudah kena pecah masuk? Kerana akal yang beritahu lah. Kan akal fikir-fikir kalau tadi aku sudah tutup, sekarang terbuka, aku sudah pasang mangga, sekarang terkopak, aku sudah kemas, sekarang berselerak, pastilah ada orang pecah masuk, kan? Pasti ada orang pecah masuk tu namanya wajib secara akal. Akal kata mesti ada. Apa sesuatu benda yang akal tak boleh terima tiada, benda itu dinamakan wajib. Tapi bukanlah wajib macam syarak. Wajib syarak buat dapat pahala, tak buat berdosa, ya, itu wajib syarak. Ini wajib akal. Akal tidak boleh terima tidak ada orang buat, pasti ada orang buat sebab sudah berubah. Itu namanya hukum akal. Lalu tuan-puan sudah susah hati, teringat jiran sebelah rumah dia ada rehat saja di rumah, dia tidak pergi mana-mana. Jadi tuan-puan tanya, Tuan Haji, ada apa? Tadi masa saya pergi masjid, Haji perasan atau tidak orang pecah masuk rumah saya?
Jadi jiran kita pun keluar, dia tengok, oh, saya tidak perasan lah, tapi saya rasa jadi sendiri. Dia cakap macam itu. Agak-agak boleh terima tak? Kita kata haji ni biar betul, sihat ke tidak haji ni? Tidak akanlah jadi sendiri. Tidak akanlah jadi sendiri, itulah namanya mustahil. Itu hukum akal yang kedua. Mustahil ni the opposite of wajib. Wajib akal kata mesti ada. Mustahil akal kata confirm tiada. Tidak akan ada jadi dengan sendiri. Pasti ada orang buat punya. Baik. Siapakah agaknya yang buat kerja itu? Boleh jadi atau tidak penagih dadah? Boleh jadi kan? Boleh jadi atau tidak dia bukan penagih dadah, tapi dia memang pencuri profesional. Pun boleh jadi. Boleh jadi atau tidak dia orang yang dengki kepada kita. Dia sengaja nak susahkan hidup kita. Boleh jadi. Maka sesuatu yang akal boleh terima, ada penagih dadah, boleh jadi. Tidak ada penagih dadah tapi orang lain, boleh jadi. Itu namanya jaiz, harus. Jadi hukum akal terbahagi 3. Ya. Wajib, sesuatu yang akal kata mesti ada. Mustahil adalah the opposite. Akal kata mesti tidak ada punya. Tidak akan ada benda macam itu. Itu mustahil. Sementara jaiz, iaitu harus, yang akal boleh terima. Kalau dikatakan ada, iya. Dikatakan tiada juga iya. Baik, saya nak tanya. Antara tuan-puan siapa yang sudah punya cucu? Ada yang sudah punya cucu? Oh, ada. Tapi yang lain belum ya. Masih remaja-remaja lah orang sini. Ada. Yang belum punya cucu ada. Ada, alhamdulillah ya. Masih ada yang remaja lagi lah ya, belum ada cucu. Baik, yang belum punya cucu ini, soalan saya, suatu masa akan punya cucu atau tidak? Pasti? Tidak pasti. Boleh jadi akan ada cucu, boleh jadi tidak ada cucu. Itu namanya harus. Akal boleh terima. Orang yang belum punya cucu, dia akan punya cucu. Akal kata boleh jadilah. Nanti anak dia kahwin dapat anak. Dan akal juga boleh terima bahawa dia tidak punya cucu. Kerana mungkin tidak mustahil, na'udzubillah, anak meninggal lebih dahulu. Masih muda belum kahwin sudah meninggal, itu satu perkara yang mungkin berlaku. Ataupun dia sudah kahwin tapi tidak punya anak. Juga mungkin berlaku. Maka wujudnya makhluk ini asalnya harus saja. Boleh jadi wujud, boleh jadi tidak wujud. Bila Allah tentukan wujud, barulah dia wujud. Baik. Jadi ini namanya hukum akal. Kembali. Jadi kita dalam belajar akidah Islamiah, saya ulang, mestilah kita tahu 2 jenis dalil. Pertama, dalil akal, the logical thinking. Yang kedua, dalil naqal, iaitu Quran hadisnya. Kamu kata Tuhan Maha Kuasa, apa bukti secara akal? Bukti secara akal itu telah mudah. Tidak akan Tuhan tapi tidak kuasa. Kan tidak mungkin Tuhan tapi dia lemah, tidak mungkin. Kenapa hari ini cuaca agak mendung? Ya mungkin Tuhan penat. Ada pula Tuhan penat. Yang penat tu kita, Tuhan tidak mungkin penat. Ya. Kenapa itu hari dunia dilanda oleh COVID-19? Oh mungkin Tuhan lupa mau jaga dunia. Tidak mungkin. Akal yang sihat akan automatic block kalau Tuhan itu tidak kuasa dan sebagainya. Maka saya ulang lagi sekali, jangan terpesona, jangan terpedaya dengan golongan yang anti akal. Itu akan menyebabkan agama kita tidak dapat berdepan dengan orang-orang yang belum Islam. Orang Islam okey. Apa bukti Allah wujud? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Pasti Allah wujud. Tapi untuk orang yang belum Islam, mereka misalnya ada saudara-saudara yang belum Islam, dia berminat, dia tanya, kamu percaya Allah itu wujud ya? Kita kata tentulah, sebab itu saya Islam. Itu apa bukti Allah wujud? Ada buktikah Allah wujud? Kita kata ada. Mana dia? Qul huwallahu ahad. Dan dia garu kepala. Apa dia? Dia belum beriman lagi. Jadi qul huwallahu ahad tidak mengikat dia. Tapi kalau kita gunakan dalil akal, itu akan mengikat semua orang. Kita kata kepada dia, setiap sesuatu pasti ada pencipta dia. Kalau kita bagi contoh macam inilah. Kalau kamu ada rumah mak kamu di kampung, yang kamu sudah lama tidak balik. Tidak pulang ke kampung sudah lama. Masa last kali kamu pulang ke kampung, di belakang rumah mak kamu itu lapang, tidak ada apa-apa. Kosong. Tapi selepas katakan 1 tahun kamu tidak pulang ke kampung, kamu pulang, kamu dapati
Wah, sudah ada satu reban ayam kecil, comel saja di belakang rumah mak. Lalu tanya kepada abang yang duduk di kampung, bang, siapa yang buat reban ayam belakang rumah mak ni? Jawab abang kita, mana ada orang buat, dia jadi sendiri. Boleh terima tak? Kita kata, kasihan abangku, muda-muda lagi sudah nyanyuk. Tak mungkinlah reban ayam jadi sendiri, pasti ada orang buat. Maka kalau sekecil reban ayam, sesimpel reban ayam ada pasang aircon, lift, gym, swimming pool, kan tak ada. Ada tiang, ada dinding, ada atap, itu saja reban ayam. Pun kita akal tidak boleh terima terjadi dengan sendiri. Apakah bulan bintang, matahari, lautan dan daratan, manusia dan haiwan boleh terjadi dengan sendiri? Mustahil. Bahkan kewujudan kita ini bercakap tentang kewujudan Allah, kerana kita ini wujud selepas tidak wujud. Saya tanya lagi sekali secara jujur, mengaku saja ya. Ada tak orang yang 100 tahun yang lalu dia sudah wujud? Boleh angkat tangan tak? Orang yang 100 tahun yang lalu dia sudah wujud? Oh, saya seorang lah, tidak begitu. Berarti kita masih muda lah, tidak ada yang umur 100 tahun. Berarti 100 tahun yang lalu kita belum wujud. Sekarang kita wujud. Berarti wujudnya kita ini selepas tidak wujud. Boleh jadi tak kita mewujudkan diri kita sendiri? Mustahil. Tak mungkin yang tidak wujud mewujudkan diri sendiri. Maka pastilah kita diwujudkan. The fact that kita diwujudkan itu bercakap tentang kewujudan yang Maha Pencipta. Itu satu. Yang kedua, siapa yang kata jangan guna akal, dia melawan Al-Quran. Al-Quran suruh kita guna akal. Al-Quran misalnya Allah berfirman, afala ta'qilun. Kenapakah kamu tidak menggunakan akal? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, dalam diri kita ini sudah ada tanda-tanda kewujudan Allah. Sudah ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudah ada tanda-tanda keesaan Allah. Kenapa kamu tidak perhatikan? Saya bagi contoh supaya kita berfikir. Setiap daripada kita ada satu organ yang sangat penting. Yang tanpa organ itu kita tidak akan hidup. Iaitu organ jantung. Betul kan? Dan organ jantung ni dia sangat rajin bekerja. Tidak percaya? Ketika tuan-puan sedang mendengar kuliah duha ini, jantung jalan. Nanti katanya lepas kuliah duha ada jamuan lagi. Ketika makan nanti jantung jalan. Kemudian sudah selesai kuliah, sudah kenyang, balik ke rumah rasa mengantuk, lalu tidur, jantung jalan. Jantung berhenti, tuan-puan jalan. Betul tidak? Baik, jantung berhenti atau jantung jalan, tuan-puan kawal atau tidak? Siapa yang kawal jantung dia sekarang? Alah, setakat dengar kuliah ustaz ku, saya bagi jantung saya rehat sajalah. 10 minit nanti sambung lagi. Bolehkah? Tak boleh. Dia masih terus pam darah. Dan kalau dia sudah berhenti, panggillah doktor pakar dari mana IJN atau apakah, dia tetap akan berhenti. Sebab itu di IJN pun ramai orang mati sakit jantung. Berarti jantung kita siapa yang kawal? Allah. Sebab itu Allah suruh kita fikir. Lagi saya nak tanya satu soalan ya, yang saudara kita tidak perlu jawab. Ini soalan khas untuk muslimat saja. Dan muslimat juga sebenarnya tidak perlu jawab, kerana jawapannya jelas. Ada atau tidak di kalangan wanita muslimat yang tidak suka kalau dia itu awet muda? Umur sudah 50 tapi nampak macam baru 20-an. Ada tak yang tidak suka? Itulah saya kata jangan jawab. Tidak ada. Semua wanita pun suka nampak cantik, muda. Sebab itu kalau kita lihat jutawan-jutawan perniagaan, ramai jutawan kosmetik. Biasa kita jumpa jutawan amplang ada. Jutawan nasi kuning kan tak ada, jarang lah. Yang selalu jutawan kosmetik kerana ada permintaan tinggi. Wanita suka nampak muda, nampak cantik, nampak jelita. Tetapi the hard reality yang kita terpaksa terima. Katalah puan-puan sudah beli set dia, ya. Maka pagi-pagi guna cleanser, bersihkan muka. Selepas cleanser letak toner. Toner. Macam itu kan. Kemudian letak moisturizer. Tolaknya ke atas ya, jangan tolak ke bawah nanti kendor, ke atas begitu. Nak lagi puas hati letak serum lagi. Serum kan? Tapi secara jujur, walaupun letak semua benda-benda yang dibeli dengan harga yang mahal, tidakkah lama-kelamaan kulit makin kendur? Mata makin kabur.
buka tudung innalillah uban berterabur, makan benda keras gigi pula gugur. Ini semua tanda-tanda nak masuk kubur. Sebenarnya tidak mau masuk, tapi itulah perjalanan hidup setiap manusia. Tidak ada yang kekal baby, dia akan jadi kanak-kanak. Kerana kalau panjang umur dia akan jadi remaja, akan jadi dewasa, dan akan jadi orang tua. Berarti hidup kita dikawal. Ada Allah yang menentukan kehidupan kita. Makanya dalam akidah Islamiah kita perlu menggunakan akal. Dan itulah ulama-ulama kita telah permudahkan menyusun dalam ilmu dia dinamakan pengajian sifat 20. Jadi hati-hati ya, saya tidak tahu kalau di Tawau bagaimana suasananya. Tapi kalau di Semenanjung sudah ada satu kebimbangan, golongan mu'allaf ini di hijack oleh fahaman Wahabi. Orang-orang yang berfahaman Wahabi dia cari mu'allaf ni, sebab mu'allaf ni kan dia baru kenal dengan Islam, jadi mudah dipengaruhi. Jadi dia bawa ideologi Wahabi, sedangkan ideologi Wahabi ini tidak sama seperti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita ulama-ulama kita yang mempertahankan akidah Nabi SAW, mereka memudahkan umat dengan mengajar tauhid sifat 20. Ya. Tauhid sifat 20 ni sentiasa dia akan bagi tahu Allah wujud misalnya. Berarti kita kena yakin Allah ada. Jangan sampai jadi etis ya. Etis dia cakap Allah tidak ada. Setengah orang dia sangka etis ni moden. Etis ini maju kerana dia tidak ikut-ikutan. Kita yang percaya pada Tuhan ni kata dia kita ikut-ikutan. Oleh kerana ibu bapa percaya pada Tuhan, masyarakat percaya pada Tuhan, kita percaya. Padahal tidak ada bukti Tuhan wujud kata dia. Jadi orang moden kena pegang pada etis. Kerana tidak ada bukti Tuhan wujud. Pertama, kita tidak pernah lihat Tuhan. Yang kedua, kita tidak pernah dengar Tuhan. Yang ketiga, kita tidak pernah pegang Tuhan. Bagaimana kamu percaya yang tidak boleh dilihat, tidak boleh didengar, tidak boleh dipegang itu wujud? Sebenarnya orang etis tidak moden. Orang etis dia terkebelakang. Dia mundur. Dia gagal menggunakan akal dia dengan betul. Dia seolah-olah mengatakan kalau wujud mesti dapat dilihat. Tidak. Wujud dan dapat dilihat tidak ada saling mesti berkaitan. Kita ambil contoh yang very simple. Ya. Tuan-puan wujud atau tidak? Wujud atau tidak? Atau was-was? Saya hati wujud atau tidak? Ustaz tanya saya tidak pasti saya wujud atau tidak. Ya, wujud atau tidak? Tuan-puan boleh dilihat atau tidak? Boleh. Tidak semestinya. Kalau dalam gelap, ia tidak boleh dilihat. Kalau oleh orang buta, tidak boleh dilihat. Tidak boleh dilihat oleh orang buta, tidak berarti kita tidak wujud. Kan begitu? Itu satu. Yang kedua, ada benda-benda yang kita yakin wujud, memang kita tidak boleh lihat. Antaranya adalah gelombang radio. Dalam dewan yang kita sedang berada pada pagi ini, ada penuh dengan gelombang radio. Buktinya kalau kita ada radio, kita setting pada channel yang betul, ada keluar orang baca berita, ada keluar orang menyanyi, ada keluar muzik. Berarti benda itu wujud. Oleh kerana wujud dapat dikesan oleh radio. Tapi kalau semata-mata begini, kita tidak nampak gelombang radio, kita tidak dengar, kita tidak boleh pegang. Tidak berarti tidak wujud. Angin juga kita tak nampak, tapi angin wujud. Jadi orang-orang etis ini sebenarnya mereka tidak moden. Mereka lupa bahawa diri mereka itulah bukti Tuhan wujud. Saya baru lihat video pagi tadi. Sebenarnya saya pernah lihat satu masa dahulu. Pagi tadi terlihat lagi sekali. Mereka interview ramai orang-orang yang etis. Kamu etis? Ya, saya etis, kata dia. Kenapa kamu etis? Ya, kerana tidak ada bukti yang cukup mengatakan Tuhan itu wujud. Makanya saya etis. Kamu kan orang etis tu kan terbuka fikirannya. Ya, betul. Kalau begitu, kalau saya boleh buktikan Tuhan wujud, kamu mahu tinggalkan etis? Kamu mahu percaya Tuhan ada? Of course, kata dia. Yang penting ada bukti. Lalu yang bertanya itu bawa kepada mereka satu buku yang berwarna-warni, ada tulisan, ada gambar. Dia kata, cuba awak tengok buku ini. Dia pun tengok. Okey, sekarang saya mau tanya. Kamu boleh terima atau tidak kalau saya katakan buku ini tidak ada pencetaknya? Ia hanya tiba-tiba jadi sendiri. Kala-kalanya tu tiba-tiba muncul dari entah mana, bercantum-bercantum jadi gambar. Dakwat hitamnya tu macam mana dia bergerak-gerak jadi perkataan-perkataan yang kamu boleh faham. Kamu boleh terima atau tidak? Dia gelak. Dia kata itu kan tidak mungkin. Impossible. Mesti ada orang yang buat buku ini. Okay. Sekarang kamu nak tahu tak tidak tentang DNA, kata dia. DNA.
Apa ni Ustaz? Exit apa? Ada istilahnya itulah, DNA itu yang last sekali itu exit. Jadi DNA inilah yang saintis kita discover, setiap orang tu DNA dia berbeza. Sebab itu kalau na'udzubillah mereka jumpa mayat yang sudah reput, yang sudah tidak boleh dikenali, mereka akan cek DNA. Kerana DNA seorang tu unik, tidak sama. Jadi dia tanya, kamu orang etis, kamu tahu apa tentang DNA? Oh, dia kata DNA ini macam kod yang unik bagi setiap orang. Dengan kod itulah kita boleh tentukan color rambut apa, mata color apa dari DNA itu. Jadi DNA ini macam buku kod lah, passcode untuk manusia kan. Ya, boleh kurang lah kata dia. Jadi saya rasa pelik kata orang yang bertanya itu. Kamu tidak boleh terima buku yang simple, buku yang ada gambar, ada tulisan ni, tercipta dengan sendiri. Tapi buku yang begitu sophisticated, iaitu DNA. The Book of Life, buku tentang kehidupan. Kamu boleh terima pula ia jadi dengan sendiri. Akhirnya orang itu bingung. Betul juga. Cuma kemudian lepas itu soal hidayah lah. Soal akal sudah boleh terima bahawa wujudnya Tuhan itu ada bukti. Jadi ulama kita susun dalam ilmu sifat 20. Cuma saya nak terangkan, sudah hampir jam 10 ya. Oleh kerana saya mula tadi 9.15, insya-Allah dalam 10.15 saya buka kepada sesi soalannya. Ada orang kata jangan kita belajar sifat 20 kerana sifat 20 ini tidak ada di zaman Nabi. Ini ilmu bid'ah, ilmu baru. Yang kedua kata dia, ilmu ini sebenarnya bukan ilmu Islam. Ini ilmu dari ahli falsafah Yunani. Maka kita jangan belajar. Sebelum tuan-puan diserang dengan serangan sebegini, saya terangkan terlebih dahulu. Pertama, ilmu sifat 20 ada zaman Nabi. Bahkan ada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ilmunya itu sudah ada. Yang tidak ada adalah penyusunan. Yang ulama susun wujud, kidam, baqah itu datang kemudian. Tapi kalau kita hayati makna satu persatu, tidak mungkin orang itu beriman tapi dia tidak percaya Allah wujud. Dia tidak percaya Allah wujud itu tidak ada permulaan. Allah wujud tidak ada perakhiran. Allah wujud tidak sama seperti makhluk. Allah wujud tidak berhajat kepada makhluk. Allah wujud maha esa, tidak banyak. Allah wujud maha hidup, maha berilmu, maha berkuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Pasti kalau di Islam semua itu dia beriman. Semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Adapun penyusunan ilmu datang kemudian, itu biasa. Tuan-puan pernah dengar tak sahabat Nabi semisal Sayyidina Abu Bakar, semisal Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman radhiyallahu anhum belajar tajwid macam kita? Tuan-puan belajar tajwid tidak? Ada belajar ini ikhfa, izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, mad asli, mad badal, mad arid lisukun. Ada belajar kan? Itu semua bid'ah. Itu tidak ada zaman Nabi, zaman sahabat tidak belajar izhar, ikhfa, idgham itu semua. Tapi tajwid ada. Tajwid dengan erti kata memperelokkan bacaan Al-Quran, makhraj hurufnya betul, panjang pendeknya betul, sudah ada zaman Nabi. Sudah diamalkan. Cuma penyusunan ilmu sahaja yang datang kemudian. Jadi tidak masalah lah kalau penyusunan ilmu sifat 20 datang kemudian, yang penting ilmunya itu tidak bid'ah. Ilmu itu daripada Quran dan hadis, dan itu adalah keimanan setiap orang yang beriman. Yang kedua, tuduhan mengatakan ilmu sifat 20 ni adalah ilmu falsafah Yunani adalah tuduhan yang tidak ada fakta. Kalau betullah ilmu sifat 20 ni ilmu falsafah Yunani, kita cabar kepada mereka, namakan satu orang cukup. Ahli falsafah Yunani yang mengajar sifat 20. Ada tidak? Dalam kitab mana? Nama apa? Faktanya tidak ada. Kerana ilmu sifat 20 ni ilmu Islam. Ilmu yang ulama kita susun kombinasi dalil akli dan dalil nakli. Bukan dalil akal semata-mata, tidak. Contohnya, Allah wujud. Ya, kerana alam ini ada. Alam yang ada ini pasti diciptakan. Itu bukti Allah wujud secara akal. Kalau secara Quran, tentulah banyak. Qul huwallahu ahad, Allahu khaliqu kulli syai', innallah, dan seterusnya. Jadi pasti dalil itu seimbang. Akalnya menerima, wahyunya juga membuktikan ada sifat sedemikian. Jadi setelah kita itu beriman, maka keimanan kita itu diterjemahkan kepada amalan. Tuan-puan semua bekerja
kerajaan ke, bekerja sendiri ke, atau sudah tidak bekerja ke? Yang masih bekerja ada tak? Ada, masih bekerja. Kerja sendiri atau kerja dengan orang? Kerja dengan company. Oh, Masya Allah. Jadi selalu pergi kerja berapa hari seminggu? 6 hari. Ada tidak hari-hari yang nak pergi kerja tu sebenarnya rasa macam tak nak pergi? Kalau boleh nak rehat di rumah. Okey, tapi ada tidak hari-hari yang hari yang kita pergi kerja, kalau kita ada pilihan, kita sebenarnya hari itu kalau boleh tidak nak pergilah, nak cuti saja. Ada kan? Tapi pergi atau tidak? Pergi juga. Kalau sakit tidaklah, kalau sihat cuma malas saja, pergi tak? Tidak faham. Okey. Ya, betul. Poin saya apa? Poin saya adalah kita bila kita bekerja, kita ada keyakinan bahawa bos kita itu akan bayar gaji kita. Makanya kalaupun hari-hari kita rasa agak malas, kita paksa-paksakan diri kita pergi juga. Kerana kita yakin kalau tidak pergi nanti masalah. Nanti bos tanya kenapa tidak pergi? Ya, saya malas lah. Oh, kalau macam itu kamu ni mau kerja atau tak mau kerja? Kan begitu. Maksudnya keyakinan akan diterjemahkan kepada amalan, kepada tindakan. Cuba bos bagi tahu, macam inilah puan, kami tu bukan mau buang kerja tidak, tapi mulai bulan depan kalau puan mau datang, datang saja, tapi kami tidak bayar gaji lagi. Agak-agak mau datang lagi dah. Kalau saya mau bayar gaji, baik aku kerja dengan orang lain. Kalau kita yakin dia sudah tidak mau bayar gaji, maka kita tidak mau kerja lagi. Maka keyakinan itu menentukan amalan. Maka akidah Islamiah kita itu kita terjemahkan kepada patuh kepada perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Itu ilmu fiqh lah, kena belajar. Oh, ini haram, walaupun kita teringin, kita tidak buat. Contoh ya, antara yang selalu orang teringin ambil rasuah. Pasal kan dengan mudah dapat duit banyak. Kalau kamu luluskan tender ini, kamu dapat 100,000 misalnya. Senang-senang aja. Kalau gaji lambat, gaji hanya berapa ribu sebulan. Tapi kalau orang itu ada akidah Islamiah, dia akan terjemahkan kepada amalan. Dia tidak akan terima. Kerana Allah haramkan rasuah, dijanjikan orang yang bagi rasuah, terima rasuah, itu masuk neraka. Kemudian yang terakhir, akidah Islamiah juga akan membawa kepada akhlak yang mulia. Saya bimbang melihat zaman sekarang ada orang mendakwa saya pejuang sunnah, saya nak ikut sunnah, tapi akhlaknya sangat teruk. Jadi itu tidak menunjukkan sunnah sebenarnya. Sunnah Nabi SAW akan membawa kepada akhlak yang mulia. Maka kita kena belajar ilmu tasawuf. Kita kena tahu bahawa takabur, sombong tu Allah murka. Riak menunjuk pada manusia tidak ada makna. Kerana yang nak bagi pahala bukan manusia. Yang nak ampunkan dosa bukan manusia. Dan yang nak bagi syurga bukan manusia, Allah. Kemudian ujub, merasa diri hebat juga sia-sia. Kerana kita ni makhluk Allah. Allah yang jadikan kita. Kalau kita ada apa kebaikan, itu kurniaan Allah. Kalau kita ada apa kekurangan, kita mohon ampun kepada Allah. Kenapa kita nak ujub? Dan seterusnya. Lalu kita hiasi dengan sifat yang terpuji. Antaranya ikhlas. Kita ikhlas tak perlu cakap. Ada orang dia cakap, saya buat ini ikhlas. Ya, kalau kamu ikhlas, kamu tidak perlu cakap pun kamu ikhlas. Kan? Orang ikhlas ni sudah tidak nampak keikhlasan dia. Dia hanya nampak Allah. Kemudian kena ada konsep tawakal. Ya. Tawakal ni jangan kita sangka tidak bekerja. Ada orang ingat tawakal ni duduk rumah saja. Nasiblah kata dia tawakal. Rezeki secupak tidak akan jadi segantang. Mana kamu tahu rezeki kamu secupak atau segantang? Keluarlah dulu kerja. Jadi orang itu, kalaupun dia keluar pagi, balik petang, dia dapat gaji, bayar hutang, dia masih orang tawakal. Kalau dia yakin rezeki di tangan Allah. Kalau tidak ada rezeki, pernah masa saya di Jordan, diceritakan oleh Syekh di masjid, satu orang lepas makan malam, dia sini panggil apa? Kupas. Dia kupas buah apple, lalu dia potong dan dia letak di mulut dia, meninggal. Berarti sepotong buah apple itu bukan rezeki dia. Bab rezeki ni memang Allah yang garanti. Kita usaha saja. Kita keluar kerja macam biasa, tapi kita pasti yakin rezeki Allah yang tentukan. Saya bawa satu kisah ya, saya kongsikan kisah sebenar nak tunjuk tentang rezeki.
Iaitu kisah yang berlaku pada ibu saudara saya. Di sini panggil ibu saudara juga. Adik kepada ibu saya. Tahun 1995, beliau melahirkan anak. Takdir Allah berlaku apa yang dipanggil tumpah darah. Darah yang banyak keluar, beliau koma. Jadi saya dan ibu saya masa itu kami pergi ziarah beliau di Subang Jaya, di satu pusat rawatan di sana. Lalu doktor yang merawat bagi tahu terus terang saja kepada ibu saya, kata dia, adik puan ni sudah teruk, kata dia. Adik puan sudah teruk, saya cadangkan puan banyakkan baca Yasin. Kita fahamlah kalau doktor suruh baca Yasin, maknanya dari segi kajian perubatan sudah tidak ada harapan. Jadi pada masa itu saya ingat kami dalam 5-6 orang, kami duduk di sekeliling ibu saudara saya, kami semua pakat baca Yasin, surah Yasin. Sekarang 2023, itu tahun 1995. Ibu saudara saya masih hidup. Yang baca Yasin semua sudah meninggal, kecuali saya. Yang baca Yasin mati dulu. Jangan kita confident sangat ya. Jangan kita yakin sangat kita baca Yasin tu kita yang panjang umur. Ya, yang baca Yasin meninggal dulu. Persoalannya kenapa? Kerana rezeki ibu saudara saya belum habis. Tidak akan mati satu orang kalau rezeki dia belum habis. Sedangkan yang baca Yasin itu sebagainya sudah habis rezeki tahun ini, yang ini sudah habis rezeki tahun ini, maka masing-masing meninggal. Ikut rezeki masing-masing. Tapi usaha kita tetap usaha, kerana itu tanggungjawab yang Allah letakkan kita. Sama juga macam zuhud. Ada orang salah sangka dengan zuhud. Dia ingat zuhud ni pakai baju buruk, 3 hari pun tidak basuh baju, itu zuhud. Tidak. Zuhud walaupun pakai baju elok, wangi dan sebagainya, selagi mana dunia tidak ada dalam hati dia, dia zuhud. Ibarat bahtera di lautan, lautan itu ibarat dunia. Selagi mana lautan duduk di luar, bahtera selamat. Tapi sedikit air masuk dalam bahtera, dia akan tenggelam. Itu macam itu dunia. Yang tak faham, dia pakai baju tak basuh 3 hari, dia kata zuhud. Kalau macam tu kita bisik pelan-pelan, bang, itu bukan zuhud, itu busuk. Busuk lain, zuhud lain. Ya. Jadi sebagai terakhir, sebelum kita buka pada sesi soalan, antara sifat yang digalakkan oleh Nabi SAW bertitik tolak dari keimanan, ya, keimanan akidah Islamiah kita, bahawa setiap manusia ini akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasai mati. Baik dia tu orang yang paling baik seperti para nabi, atau orang yang paling jahat seperti Fir'aun, seperti Namrud, semuanya mati. Maka oleh kerana itu hakikat kehidupan, bahawa kita tidak akan hidup selama-lamanya, kita akan mati. Maka Nabi SAW berpesan, aksiru min zikri hadimil lazzat. Hendaklah kamu perbanyakkan mengingati sesuatu yang menghilangkan kelazatan, iaitu mengingati mati. Kerana dengan selalu mengingati mati, kalau kita ini nakal, tidak nakal sangat. Kalau kita itu baik, insya-Allah semakin baik. Kerana kita akan jadi satu keinsafan. Tentang ingat mati ini, saya kongsikan 2 kisah, kemudian saya akan tutup kuliah dan buka pada sesi soalan. Pertama, pengalaman sebenar saya ketika nak buat akikah untuk anak perempuan. Akikah anak perempuan berapa ekor kambing? 2 itu lelaki. Kalau perempuan 1 ekor saja. 1 ekor. Jadi masa itu saya masih agak muda lah ya. Pergi ke ladang di Gombak. Gombak ni satu daerah di Selangor. Jadi saya pilih 1 ekor kambing, saya cakap saya mahu kambing ini untuk buat akikah. Nanti minggu depan saya datang sembelih. Jadi penjaga ladang tu dia ambil cat yang dalam tin tu, dia spray di badan kambing dengan spray merah. Itu tanda kambing ini sudah booking. Ya. Hari yang dijanjikan saya pergi ke ladang, kata yang jaga ladang, kata dia, bang, kita baru sampai stok baru. Kalau abang mahu, abang boleh beli kambing lain, dagingnya lebih bagus, lebih banyak, tambah sikit duit saja. Saya fikir-fikir, bagus juga. Saya pun kata, okeylah, saya beli kambing lain dan saya sembelih kambing tu. Selepas saya sembelih kambing tu, datang kambing yang ada cat merah tadi. Dia lompat-lompat depan itu. Saya pun cakap pada jaga ladang, saya kata, sepanjang umur lagi kambing ni. Kerana sepatutnya dia kena sembelih. Tapi dia umurnya masih panjang, belum kena lagi sembelih. Maka kata penjaga ladang, kata-kata penjaga ladang tu yang menjadikan saya insaf. Kata dia, bang, kambing di ladang ni, ya hanya tunggu mati saja. Kalau tidak hari ini, ya besok orang sembelih. Tidak besok, minggu depan. Kambing di ladang hanya tunggu mati. Maka saya jadi insaf. Saya kata kepada dia, kalau macam itu, sama macam kita di dunia. Kita di dunia ibarat kambing di ladang.
Sebahagian daripada kita, walaupun kita gelak rupanya malaikat sudah spray. Puan ni kita sudah spray, minggu depan mau ambil. Dengan haji ni kita sudah spray, 3 hari lagi kita akan datang ambil. Jadi kalau kita insaf, kita atas dunia hanya tunggu mati. Bila lagi kita nak buat kebaikan? Bila lagi kita nak bertaubat daripada kejahatan? Itu kisah yang kedua terakhir. Kisah yang terakhir, ini kebanyakannya saya dapat maklumat daripada pegawai penjara. Saya pernah ada program di penjara, jadi masa minum tu kami sembang-sembang. Iaitu bersembang tentang dipanggil The Last Prisoner, banduan akhir. Iaitu istilah undang-undang Malaysia ni, mereka ni dah dijatuhkan hukuman mati, kemudian mereka buat rayuan. Misalnya ke mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan tolak, kekalkan hukuman mati. Mereka rayu lagi ke mahkamah persekutuan. Tolak juga, kekal hukuman mati. Last resort, mereka merayu kepada lembaga pengampunan, Board of Pardon. Ya. Kalau Board of Pardon tolak juga, maka akan ditetapkan tarikh penggantungan. Bila dah ditetapkan tarikh penggantungan, akan ada hari yang mana berat dan tinggi diukur. Bukan nak buat baju raya, bukan nak buat baju pengantin, nak pilih tali kantung yang sesuai. Kerana katanya kalau tak sesuai, boleh jadi terlampau laju, leher boleh putus. Boleh jadi terlampau slow, orang tu terseksa. Tergantung tapi belum mati lagi. Jadi nak cari yang ngam-ngam, jatuh, mati. Macam mana agaknya perasaan orang tu ketika mana sedang diukur berat dan tinggi dia? Tuan puan okeylah, ukur nak buat baju raya seronok ya. Ada pula yang nak kahwin lagi ya, ukur buat baju pengantin, wah seronok betul. Ini nak ukur, nak pilih tali kantung. Dan bayangkan bagaimana tidur dia pada malam yang pagi besok dia akan digantung. Kalau dikatakan, mungkin dia tidak tidur lah Ustaz. Boleh jadi. Jadi dalam keadaan kita sudah tahu, itu perasaan orang yang, walaupun kita tidak menghayati, tapi kita tahu perasaan orang yang last prisoner, banduan akhir. Kenapa kita tidak menghayati diri kita sendiri, yang hakikatnya kita juga banduan akhir. Kita telah dijatuhkan hukuman mati oleh Allah. Dan tidak boleh rayu. Confirm, tarikh, tempat, cara, semua dah confirm. Cuma kita tak tahu. Maka daripada satu sudut, lebih beruntung orang tadi. Dia sudah diberitahu akan digantung bila, dia sempat minta maaf dengan ibu dia sempat bayar hutang kawan dia, minta maaf dengan jiran. Bimbang-bimbang kita yang bukan banduan akhir di dalam istilah dunia ini, kalau sampai hukuman mati kita dilaksanakan ketika kita sedang buat maksiat, ketika kita sedang derhaka pada ibu bapa, ketika kita sedang bermusuh dengan jiran, na'udzubillah min zalik. Jadi kalau kita ingat hakikat-hakikat kehidupan ini, insya-Allah hidup kita akan menjadi lebih baik. Haza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan, kita akan boleh bagi sesi soal jawab ya. Jadi sesiapa yang mau ada soalan boleh ajukan dalam situ. Boleh angkat tangan, nanti saya akan datang. Ya, angkat tangan, nanti Ustaz Afifuddin bawa mikrofon untuk tanya soalan. Ada dua keadaan. Satu, kalau tidak mau bertanya, itu sudah cukup paham. Masya Allah, alhamdulillah. Keduanya sudah cukup penat menunggu bila mau habis. Asik-asik tengok pintu. Boleh kan? Kalau tidak ada soalan pun tak apa-apa ya. Kerana memang kalau dalam majlis apa pun biasanya 3 muka akan dipandang. Pertama, bila ustaz berceramah, muka ustaz dipandang. Sudah lama ceramah, muka jam pula ditengok bila mau habis. Lagi lama ceramah, soalan lagi, muka pintu pula dilihat bila aku boleh keluar. Jadi kalau tidak ada soalan pun tidak mengapa. Ada satu soalan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muslimah Sadiq, mualaf dari Mumbai, Asam Putih dan Mumbai. Soalan saya very simple. Seperti yang dikatakan Ustaz tadi, kalau mencari rezeki yang halal itu mesti keluar rumah. Bagaimana pula yang bekerja dalam rumah, tidak keluar rumah itu seperti yang macam online
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, soalannya adalah mencari rezeki yang halal adalah dengan cara keluar rumah. Bagaimana pula yang tidak keluar rumah? Dia misalnya buat bisnes online, ya, ataupun apa sajalah, apa dia buat di rumah saja. Tidak mesti bisnes online lah, ya. Mungkin dia buat makanan bungkus-bungkus di rumah, nanti ada orang datang ambil, jual di pasar. Tidak keluar rumah dia. Bukan syarat rezeki halal mesti keluar rumah. Iaitu kita maksudkan tawakal itu tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Karena ada orang salah faham, dia sangkakan tawakal itu hanya duduk di masjid, sembahyang, angkat tangan, berdoa, langsung tidak usaha. Itu silap konsepnya. Tawakal ini adalah hati kita bulat yakin nasib kita di tangan Allah. Makanya setelah kita sudah usaha, sandaran kita bukan pada usaha kita. Sandaran kita adalah pada kurnia Allah. Saya bagi satu contoh, ya. Ini diceritakan oleh satu orang trainer jurulatih tentang money laundering. Sebab saya ada jadi ahli jawatankuasa syariah bank. Jadi antara yang perlu dipastikan tidak ada bank terlibat dengan money laundering. Aktiviti haram, tapi dicuci duit itu dengan cover up seolah-olah aktiviti yang halal. Jadi dikongsikan oleh trainer tadi, kisah tak silap saya berlaku di Hong Kong. Satu orang driver kepada satu businessman yang kaya, mungkin millionaire, multi-millionaire, masih muda businessman itu. Jadi dia jadi driver kepada businessman ini. Kemudian takdir Allah, businessman ini mungkin saya kemalangan, jadi dia mati muda. Bila sejak lama selepas dia mati, yang driver ini tolong majikannya, isteri lah, balu kepada si mati. Entah macam mana timbul perasaan mau kahwin. Jadi balu kepada bosnya mau kahwin dengan driver. Jadi kahwin dengan janda kaya. Kahwin dengan janda kaya, ya kaya jugalah. Lalu yang menarik, dia cakap apa? Dia kata, oh selama ini aku sangkakan aku bekerja untuk bos aku. Rupanya bos aku kerja untuk aku. Kerana bos dia kerja kumpul harta yang mendapat benefit daripada harta dia. Sebagai suami kepada janda kaya, mungkin isterinya belikan dia motor besar, belikan dia kata mewah, tinggalkan dia tempat yang selesa. Tapi kata-kata dia itu menunjukkan bahawa usaha, usaha, tapi yang menentukan adalah Allah. Yang usaha bosnya, tapi Allah tentukan yang mendapat benefit adalah dia. Jadi kembali, yang penting usaha tidak semestinya di luar rumah. Boleh saja usaha dalam rumah, buat bisnes online, buat kerja online, ataupun buat kerja packaging makanan di rumah, orang datang ambil di rumah dan sebagainya. Boleh. Kecuali Allah sendiri yang letakkan kita pada posisi kita tidak perlu kerja. Dan itu kita nak duduk di masjid boleh. Ada saya jumpa di Jordan satu orang, pensyarah saya suruh jumpa dia, orang tua, muka bersih, sedang ibadah di masjid. Tapi the whole shopping complex behind the mosque dia punya. Berarti dia sudah self-generating income. Ada orang macam itu. Ada orang jadi kaya sebab mewarisi harta pusaka mak ayahnya. Untuk orang macam ini, kalaupun dia tidak mahu keluar bekerja, tidak masalah. Kerana rezekinya Allah datangkan dengan sumber yang lain. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Boleh. Tanya boleh, jawab kalau saya tahu. Seperti yang awal tadi itu Ustaz katakan bahwa setiap mualaf itu ada sejarah sendiri lah, kan? Macam seperti saya, kata Ustaz, kalau mau masuk Islam, mesti sebelum masuk itu mau kena niatlah mau masuk Islam. Tapi saya lain. Saya masuk Islam, kata kawin. Gitu. Pas kita boleh nikah kan tetap masuk Islam. Mungkin sesudah itu baru mungkin masuk hidayah lah. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, mungkin akan ada satu orang atau satu NGO yang boleh interview setiap ahli persatuan pengalaman masing-masing dalam hidayah. Kerana setiap orang tu ada cerita yang tersendiri.
Ada orang asalnya kerana mau kahwin, tapi selepas kahwin tu baru dia nampak, oh sebenarnya indah agama ini. Ada orang dia nampak keindahan dahulu, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia kahwin dengan orang Islam. Ada orang bahkan kerana ilmu sains. Ada diceritakan satu orang pakar kulit terbuka untuk masuk Islam kerana dia baca ayat Al-Quran tentang azab ahli neraka. Allah ceritakan orang ahli neraka ni bila kulitnya telah hangus terbakar, Allah akan gantikan kulit yang baru. Liyazukul azab, supaya mereka dapat rasa azab. Dia ni pakar kulit. Dia tahu bahawa ikut kajian pakar kulit, kulit ni ada banyak lapis. Lapis yang atas-atas itu dia ada deria sakit. Tapi kalau dia sudah mendalam lukanya sampai ke lapis yang bawah, lapis bawah tu tidak ada deria sakit lagi. Dia sudah hilang rasa sakit. Jadi, ini kena. Ini ayat yang 1400 tahun yang lalu kena dengan fakta sains bahawa kalau kulit sudah habis hangus terbakar, kena ganti kulit baru dia rasa sakit. Jadi masuk Islam dengan sebab itu. Jadi macam-macam ya. Yang penting akhirnya memang betul hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa saudara Nabi, yang lihat Nabi, yang dengar Nabi berdakwah juga tidak beriman. Bahkan dikonfirmkan sebagai ahli neraka. Tabat yada abi lahabin watab, Abu Lahab. Bahkan kalau Abu Lahab ialah memusuhi Nabi. Abu Talib juga tidak mengucap dua kalimah syahadah walaupun beliau membantu Nabi. Bahkan ada orang yang mahu membunuh Nabi dengan hidayah Allah masuk Islam. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka kita sentiasalah gantung harapan kita kepada yang mempunyai hidayah, kerana dia yang memberi, dia juga boleh menarik semula hidayah tersebut. Wallahu a'lam. Izinkan saya untuk jawab soalan dalam live sebab saya live di Facebook dan di TikTok. Ada soalan yang saya sempat perasan, banyak yang saya tak perasan. Dia tanya, adakah Muhammad bin Abdullah Wahab hidup zaman Nabi? Saya fikir dia maksudkan Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Abdullah Wahab ya. Muhammad bin Abdul Wahab adalah pengasas gerakan Wahabi, confirm tidak hidup zaman Nabi ya. Beliau hidup pada kurun ke-12 Hijrah bersamaan kurun ke-18 Masihi, masih baru. Relatively new lah, dalam 300 years ago. Pengasas pahaman Wahabi ni baru hidup dalam 300 tahun yang lalu. Cuma banyak kononnya mengikut salaf. Itu tidak benar. Yang ikut salaf ni yang ikut 4 mazhab. Kerana semua imam-imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya adalah salaf. Maknanya generasi awal. Tabi'in. Itu yang saya sempat perasan dalam ruangan komen di TikTok saya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian. Saya mohon banyak kemaafan atas kekurangan, atas kesilapan. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan apa yang disampaikan pada hari ini amal soleh yang bermanfaat buat kita semua dunia dan akhirat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kunna min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.